yang dilahirkan pada pagi ini Encik Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir bersama dengan kedua ibu bapanya dan seluruh ahli keluarga daripada pengantin lelaki. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat kesihatan kepada kita. Sehat tubuh badan pada pagi ini dapatlah sama-sama kita hadir meraihkan majlis akad nikah di antara saudara kita Encik Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir dan pasangannya Cik Putri Nur Syazwani binti Hamdan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, marilah kita mulakan majlis akad nikah kita sama-sama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar 3 kali dan kita selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali dan kita mengucap 2 kali syahadat sekali bersama-sama dengan kami insyaallah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, majlis akad nikah pada hari ini akan dibukakan oleh saudara lelaki seibu semangkul kepada pengantin perempuan, iaitu Encik Megat Hazani Syekh bin Hamdan, yang akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi yang pertama Encik Muhammad Sa'id bin Wahdi, saksi yang kedua Encik Muhammad Sa'id bin Qasim. Mereka berdua bersaksi secara rasmi dan bertemu dengan orang yang lain. Semua lelaki yang hadir pada pagi ini sama-sama kita menjadi saksi.
aku ingin menikah Tujuh menyelesaikan binti Anda dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rahim ya wadud ya zaitun wal karam. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Ya Allah, wahai maha pengasih, wahai maha pecinta, wahai maha pemurah dan mulia. Ya Allah, maha pencipta langit dan bumi. Allahumma, ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah akad nikah perkahwinan kedua mempelai ini, yaitu Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir dan pasangannya Putri Nur Syahwani binti Hamdan. Jadikanlah jodoh mereka berdua mendatangkan kebaikan. Jadikanlah kasih sayang dan kemesraan antara mereka berdua. Kurniakanlah mereka berdua keturunan yang baik dengan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha hingga ke cucu cicit mereka berdua. Ya Allah, wahai Tuhan kami, lapangkanlah rezeki mereka berdua dan peliharalah mereka berdua daripada tipu daya makhluk-makhluk yang lain. Wahai Tuhan yang maha penyayang di kalangan yang menyayangi. Allahumma aslih zata bainahuma ma'al a'mal wa alif baina qulubihima ma'al iman wa aksir awladahuma ma'as salihin wa la taj'al bainahuma fitnah bijudi wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jma' bainahuma fi khair. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah mereka berdua. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah mereka berdua. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah mereka berdua dan limpahkanlah keberkatan tersebut, dan semoga Allah menghimpunkan kamu berdua dalam keadaan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okey, Syazwani dengar suami kamu Aidil dan baca surat abang kamu. Dia nak buat pengakuan di hadapan abang kamu dan di sisi ayahnya itu. Dua orang ini akan jadi saksi di atas pengakuan. Dia buat pengakuan supaya dia menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan tidak menzalimi kamu sebagai seorang isteri. Ini lebih jelas, insyaAllah.
Saya Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Puteri Nurses Bani binti Hamdan, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduan di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya 10 ringgit, maka ketika itu bertalak dengan cara tebus talak. Alhamdulillah. Video Syahwani Puteri. Faham? Jelas? Alhamdulillah, tahniah kepada kamu berdua pada pagi ini sah bergelar suami dan isteri. Alhamdulillah, kami semua yang hadir pada pagi ini mendoakan kebahagiaan kamu berdua sehinggalah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Aidil, sebentar tadi kamu menerima amanah dan tanggungjawab daripada abang. Abang tak dapat panggil nama kamu Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir. Kamu mengaku saya, maknanya kamu menerima amanah daripada abang. Apa amanah yang abang bagi kepada kamu? Supaya jaga adiknya, Puteri Nurses Bani binti Hamdan dengan sebaiknya sebagai seorang isteri kepada kamu. Setelah kamu menerima amanah dan tanggungjawab daripada abang, kamu baca pula surat yang dinamakan surat pengakuan taklid. Kamu buat pengakuan di depan abang dan di sisi ayah kamu yang ada di sebelah kamu. Kamu buatlah pengakuan supaya kamu ni menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Saya Muhammad Aidil bin Muhammad Zahir mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, tinggal di situ ada 2 perkara. Yang pertama, kamu tinggal tanggungjawab. Yang pertama. Yang kedua, kamu tinggal isteri kamu keseorangan. Tanggungjawab ada 2 perkara. Yang pertama Zahir, yang kedua Hakim. Yang pertama Zahir ada 3 perkara yang paling utama. Kalau nak sebut banyak, 3 perkara yang paling utama. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum mestilah dari sumber rezeki yang halal. Yang kedua, pakaian. Pakaian mestilah mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan oleh agama kita, agama Islam. Ingat ya Aidil, aurat isteri adalah maruah suami. Jagalah aurat isteri kamu dengan sebaiknya. Aurat isteri untuk kamu seorang sahaja, bukan untuk orang ramai di untuk. Jagalah aurat dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala amat menghargai seorang wanita. Jadi kita kena hargai itu. Jaga aurat dia dengan sebaik. Sebab itu maruah seorang suami. Yang ketiga, tempat tinggal. Itulah 3 perkara yang paling utama. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Mengikut kemampuan kamu, bukannya mengikut kemampuan isteri. Puteri, 3 perkara yang saya sebut tadi mengikut kemampuan yang Aidil ada. Jangan minta lebih daripada kemampuan. Aidil kena berusaha. Dengan si tak mampu tu, isteri minta, jawapannya tak mampu. Sebab Ustaz tadi macam tu, tak boleh. Kena berusaha. Kena berusaha mencari rezeki. Siapa yang berusaha, Allah Ta'ala akan bantu. Ingat tu, jaga maruah suami dengan cakap tak mampu, cari sampai dapat, insyaAllah. Tapi yang halal sahaja, dan ambil yang tidak halal. Faham? Itu yang dinamakan nafkah Zahir. Yang kedua, nafkah batin. Salah satu daripada nafkah batin, seorang suami wajib memberi didikan agama kepada isteri. Yang lain tidak banyak cakap, banyak perkara yang nak cakap. Ingat semasa hadir khusus para perkahwinan, insyaAllah. Jangan tinggal, itulah secara ringkasnya, jangan tinggal tanggungjawab. Nafkah Zahir dan batin. Yang kedua, jangan tinggal isteri kamu keseorangan. Tinggalnya di mana? Di mana-mana sahaja. Sama ada di rumah kamu sendiri, di rumah kedua ibu bapa kamu, di rumah ibu isteri kamu. Di mana-mana sahaja kamu tinggal dia. Kamu tinggal isteri itu dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, sengaja kamu lakukan. Sengaja, suka-suka kamu tinggal dia. Yang kedua, paksaan. Ada orang paksa kamu supaya kamu tinggalkan isteri kamu. Siapa? Allah Ta'ala. Berapa lama? 4 bulan hijrah berturut-turut. Padahal isteri kamu, seorang isteri yang taat kepada kamu, yang cinta, kasih, sayang kepada kamu, kamu yang tinggalkan dia. Selama kamu membuat perkara tersebut, kamu tinggal tanggungjawab, kamu tinggal isteri kamu keseorangan, tetapi ada wakil yang mengambil tanggungjawab, memberi nafkah yang selayak dari isteri kamu terima. Siapa wakil? Ada.
ayah, ibu, kakak, abang memberi nafkah yang selayak di isteri kamu terima, maka tidak termasuk dalam Quran tadi. Jika selanjutnya tidak ada siapa yang bertanggungjawab, cukup 4 bulan hijrah betul-betul diabahkan tadi, berhak untuk ambil adiknya semula. Bukan tidak Allah. Sebab apa? Atas dasar keselamatan. Sebab kami dah baca 4 bulan hijrah betul-betul. Jadi adik dia duduk dalam keadaan yang tak selamat, dia makan minum terabai, keselamatan terabai, dia ada hak untuk adik dia bawa pergi mahkamah, bawa aduan. Jelas? Faham? Kalau jelas, faham, jangan lakukan. Itu berkaitan dengan tanggungjawab. Yang kedua, berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang suami. Kamu nafaskan sebentar tadi. Kamu nafaskan. Yang pertama yang kamu lafazkan tadi, lazim. Lazim itu selalu menyakiti isteri. Ingat ya ini, kita sebagai seorang suami tidak boleh sama sekali, dilarang sama sekali menyakiti isteri dari dua sudut. Sudut yang pertama fizikal, tubuh badannya. Janganlah kamu mendidik isteri kamu menggunakan kaki dan tangan. Kamu tumbuk dia, kamu tampar dia, kamu sepak dia, kamu tolak dia, tak boleh sama sekali. Jangan sekali-kali kamu lakukan. Itu adalah ciri-ciri seorang suami yang dayus. Suami yang dayus ni Allah tak suka, Rasulullah tak suka, semua orang tak suka. Yang kedua, mental, sekadar perasaan. Kamu mengeluarkan kata-kata kesat kepada isteri kamu, kamu maki hambur dia, kamu bagi syarat yang bukan-bukan kepada dia, sehingga hidup dia tertekan. Tak boleh sama sekali. Jagalah dia dengan sebaik. Kalau boleh, lebih baik dia bagi ibu dan abang dijaga. Kamu jaga. Kamu nak jaga dia sampai ujung nyawa, mungkin 40 tahun, 50 tahun akan datang kamu akan jaga dia kan. Ibunya 20 tahun tu, kamu nak jaga dia 50 tahun. Jadi apa bagi ibu dia jaga dia? Jadi jagalah dia dengan sebaik. Sebab apa? Sebab harapan dia tak akan. Harapan seorang isteri kepada suami. Jadi jagalah dia dengan sebaik. Yang kedua, mengkhianati isteri. Kamu janji dengan putri. Kamu tahu majlis pagi ini berlangsung disebabkan janji kamu. Betul? Kamu mengaku kan? Janji kamu pada dia. Kamu mengorak dia, kamu cinta dia. Lepas kamu mengorak, kamu bercinta dengan dia, kamu menyampaikan hasrat kamu pada dia. Nak ambil dia buat pasangan senanti sebagai seorang isteri. Sayang, cinta, dia pernah yakin kepada kamu. Dia dah tahu dekat abang dia, dekat ibu dia, masuklah menikah. Maka terjadilah majlis ijab dan kabul pada pagi ini disebab janji-janji najis kamu. Janji-janji itulah dengan kamu khianati. Ingat sampai dengan dia janji dia. Jangan mengkhianati janji. Itu janji kamu nafaskan sebentar. Yang ketiga, yang terakhir, melupuskan hak isteri. Ingat ya, harta isteri, suami tak ada hak. Jangan ambil harta isteri tanpa keizinan. Kalau kamu tak, kamu boleh minta. Kalau dia tak bagi, kamu tak boleh marah kan. Jangan kata kita masam sampai beribu-ribu. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab itu hak dia. Kamu jangan masam minta sampai dapat. Macam mana kamu mengorak dia dulu sampai dapat, macam itulah kamu minta apa yang kamu nak sampai dapat. Jangan putus asa. Minta sampai dapat. Jangan ambil tanpa keizinan. Terus. Harta suami, isteri ada hak. Kamu bagi bagi isteri kamu. Itu kemampuan kamu. Jelas? Jelas? Dan kita seorang suami yang bertanggungjawab. InsyaAllah. Ini, InsyaAllah. Kalau kamu tidak faham, jangan kamu lakukan apa yang kamu lakukan sebentar tadi. Jika kamu lakukan, isteri kecewa dengan kamu, isteri buat aduan di mahkamah. Jika isteri buat aduan di mahkamah akan buat siasatan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Selesai buat siasatan, mahkamah akan panggil isteri kamu hadir ke mahkamah, letakkan depan isteri kamu berpuas hati. Dia bagi. Tak ada apa-apa masalah. Kamu nasib dari suami dan isteri. Jika dia berpuas hati, dia bagi RM10. RM20 kan? Sebenarnya RM20. Bayar RM10. Bayar sahaja RM10. Maka pada ketika itu tertangkaplah kamu dengan cara terputuslah hubungan suami dan isteri. Sebab apa dia? Sebab dia nafas berkata isteri dia, abang dia, ayah dia, ibu dia, semua orang dia. Faham? Jelas? Kalau faham dan jelas, jadilah seorang suami yang bertanggungjawab. Itu, ingat macam mana cara itu? Tanggungjawab seorang suami berat. Berat tak? Tanggungjawab berat. Jadi apa tanggungjawab kamu sebagai seorang isteri? Dan memberikan tanggungjawab dia, taatlah pada dia. Taat pada suami. Selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak, wajib taat. Faham ya? Itu tanggungjawab kamu. Yang kedua, jaga maruah diri, jaga maruah ibu dan abang, jaga maruah suami. Yang lain itu ingat semasa hadir khusus perang. InsyaAllah. Faham ya? Macam-macam saya cerita pasal. InsyaAllah. Faham ya? Akhirnya, solat sehabis malam waktu dengan abaikan, jadilah imam terbaik waktu. Ya? Selalulah baca ayat suci Al-Quran. InsyaAllah. Jadilah anak yang terbaik buat kedua di waktu.
Okey, hargailah pengorbanan kedua belah pihak. Okay? Kalau kita tak bayar nak kita menuntut hidup, tak akan boleh kita nilai dengan wang ringgit pengorbanan kedua belah pihak dalam kita. Jadi jagalah kedua belah pihak. Okay? Apabila seorang anak itu meninggal, ada 3 perkara. Salah satu, doa adalah solat. Ayah dan pergi meninggalkan kamu, mendahului kamu, jadi apa tanggungjawab kamu? Doa lah. Ada yang dapat. InsyaAllah jaga mereka di sisi itu. Sebab mana mereka jaga bahkan dan orang yang tanggungjawab itu amat penting sekali. Di akhir zaman ini ramai anak-anak yang abaikan kedua bapa. Jangan jadikan itu. Maksudnya ada ramai, tapi kadang jadi ibu ayah seorang pun tak semua memiliki. Jadi abaikan yang lain kita dengan kita ini jaga anak kita. Walaupun abang kita tak ada kerja, selain kita minta ada kerja, jadi jangan ikut kita tanggungjawab itu, selesaikan tanggungjawab itu. Okay? Bila kita nak jaga, jangan berkira, insyaAllah ibu ayah tak pernah berkira dia. Okay? Jagalah ibu ayah. Okay? Jadi bila kita jaga ibu ayah kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri rezeki yang melimpah ruah kepada kita, rezeki yang berkati. Nak janji, insyaAllah janji yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik itu datang daripada Allah. Jadi saya minta maaf pada banyak kita sahabat Islam. Alhamdulillah akhirnya kita duduk dan disangkat kita dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.